dan kita dusta. Maka ayat tadi berkata, sari'u, bersegeralah kamu agar kamu mendapatkan ampunan daripada Tuhan. Kata Nabi, istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah fi kulli yaumin, pada setiap hari. Mi'atan marrah. Kita duduk dan kita fikir tak logik. Orang yang tak ada dosa, orang yang maksum, tapi bukan saja istighfar satu hari 100 kali, bertaubat lagi ya tak? Maka yang kita pelajari ini, apa yang dilakukan Nabi adalah menjadi contoh kepada umat ini. Kita belajar yang Nabi sebut waju'ilat li, dan dijadikan untukku alamatan, iaitu alamat, tanda-tanda di ummati, agar nanti umatku pun nak ikut. Kemarin kita cerita bila Aisyah kata Nabi ni solat malam sampai puncak-puncak kaki. Tiap-tiap malam, dia tak bukan sekali-sekali. Tiap-tiap malam Nabi akan bangkit. Malam sebelum tidur, Aisyah akan siapkan tempat duduk Nabi. Bila sampai waktu Nabi akan bangkit dan Nabi solat, Aisyah tengok. Berdiri ni Nabi ni, kata Aisyah, antara 60 hingga 100 ayat. Ini satu rakaat. Itu yang Aisyah cakap sampai bengkak-bengkak kaki. Anda bayangkan mana orang sembahyang boleh bengkak kaki? Biasa yang bengkak kaki itu main bola. Kalau ibu-ibu biasa bengkak kaki di topi. Tapi Nabi ni bengkak kaki berdiri je tak? Nak menunjukkan berdiri di lama. Dan Nabi sudah kata Aisyah umpama 50 ayat. Sampai Aisyah cakap, ya Rasulullah, aku kesian melihat kau solat sedang penuh maksud, tak ada dosa. Kenapa solat begitu panjang? Tak begitu lama tak? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, apalah aku abdan syakura. Wahai Aisyah, tak bolehkah aku nak menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu. Maka itu kalau kita mempelajari yang sedang kita bincang, apa yang Nabi lakukan tadi menjadi contoh kepada kita. Nabi ini maksud, tak? Nabi ini tak ada dosa, tapi yang beliau lakukan adalah untuk kita, supaya kita tengok orang yang tak ada dosa ni pun tapi buat begitu cepat. Kita ni memang tak maksum lagi, tak maksum. Walaupun nama maksum, ada nama maksum lagi. Kalau Quran menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin dzarrah, kalaulah dosa itu sebesar darah, sebesar debu, akan dipersoalkan ya. Kita ni bukan sebesar debu lagi, mithqala baqarah, sebesar lembu. Al-Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah akan menghapuskan dosaku? Kita dah bincang Al-Zar ni. Orang yang tinggal, kalau sekarang kita tak tahu mana kat kampung Umreh ke, di Batam Dera ke, mana kat kampung gangster tu. Al-Ghifari, dua makna, satu kampungnya, kaumnya, satu orang yang diampun. Kita dah bincang sejarahnya orang yang memang hidup dengan keliling di semua dosa. Dia tak tengok ibadat pun. Bangun pagi tengok orang yang judi. Jalan kita di orang kita maksiat. Itulah dia dididik daripada kecil. Tapi di antara orang yang terpanggil masuk Islam awal di Mekah, kita cerita panjang lebar. Sampai apabila dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, apakah Allah akan ampunkan dosaku? Nabi jawab simple. Kata Nabi, inna likulli da'in dawa'an. Kata Nabi simple, setiap yang Allah turunkan berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada jatan, ada betina. Begitulah juga dengan penyakit. Setiap penyakit ada obat. Inna likulli da'in. Sesungguhnya yang pada setiap penyakit adanya obat. Wa dawa'ud dzunubi, ada pun penyakit yang bersangkut paut dengan ini adalah obat dari penyakit berdosa. Senang kata tadi, al-istighfar. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari tanya, ya Rasulullah, jahat aku ni bukan sikit. Kau nak cakap mana kasino aku belum pergi. Ini gelang ni biasa, bukan gelang sini. Gelang daripada lorong 1 sampai lorong bawah. Gelang ni habis, dia tak orang belum kenal aku. Nak cakap apa maksiat aku belum bikin. Semua, dia tanya aku, apakah kalau aku masuk Islam, Allah akan ampunkan dosa? Nak jawab, kata Nabi, inna likulli da'in dawa'an. Setiap penyakit ada ubat. Dan ketahuilah,
Wa dawa'uz dzunubi, adapun obat daripada penyakit yang bersangkut paut dengan berdosa adalah sifat al-istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu. Innallaha ghafurur rahim. Saya masih ingat 2-3 kali saya ulang tentang sifat ini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang saya sebutkan pada surah Ali Imran ayat 133 tadi saya bacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan surga. Yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan u'iddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang kiri pantang dengan orang susah. Dia susah pun tak apa, jangan lain orang susah. Kita senang cerita, bukan selfie. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia beri. Kalau waktu banyak dia kasih banyak, waktu sikit dia kasih sikit, tapi tetap kasih. Itu sifat orang bertakwa. Wal kazimina al ghaidha, orang yang mampu menahan emosi. Marahnya dia boleh sabar. Dan orang-orang yang sentiasa buat baik kerana Allah suka. Orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang apabila melakukan kezaliman, buat jahat, buat dosa, buat benda tak baik terhadap dirinya, zakarullah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Disebutkan fastaghfiru li dzunubihim. Apabila kita ingat Allah, kita takut bila ini nasib aku nanti kat mahkamah Allah SWT macam mana ni enggak? Ada orang nak tolong aku tu enggak? Dia takut ke SWT yang pertama disebut fastaghfiru li dzunubihim. Minta ampun kepada Allah SWT kerana apa? Walam Amal yafiru dzunuba ila Allah. Tak ada orang yang akan menampunkan dosa melainkan Allah. Kemarin disebut. Hari ini kita ni banyak dosa. Saya tak tahu anda lah, saya ni banyak dosa. Dosa sana, dosa sini, dosa dulu, dosa sekarang. Kita kena terima hakikat, kita kena berwadu. Tapi kata Allah SWT, tak ada masalah kita. Nabi sebut kita, obat daripada penyakit dosa yang kamu lakukan adalah dengan istighfar. Cerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ampunkan ya Allah. Kalau Tuhan tak ampunkan aku, jadi orang yang terhina di sini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita baca doa, baca ayat Quran macam mana Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu macam. Itu di antara sifat orang-orang. Itu dah cerita habis panjang lebar. Selain daripada istighfar, bertaubat. Maka betul lah kalau Nabi SAW baca pada ini, tasbih rukuk dan juga termasuk di luar tu, ya kan? Buat tu karena ayat yang ke-135 daripada surah Ali Imran juga mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kita salah, tak ada masalah. Tapi kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita berjanji walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia berjanji tidak buat lagi kerana dia sudah mengetahui. Muslimin muslimat rahimahumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW menceritakan supaya umat Nabi Muhammad ini nak jadi orang yang humble, orang yang merendah diri,